ta'ala, bila orang tanya dia, imam, macam mana nak dapat hidayah, dia kata hidayah ini anugerah daripada Allah, tetapi antara caranya hadir kamu ke majlis ilmu, hadir kamu ke majlis ilmu, hadir kamu ke majlis ilmu. Ini kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita mai kita dapat sikit. Semalam saya forum dengan Ustaz Raihan dan juga Ustaz Ahmad Nadri di Batu 18 Langat. Apa Ustaz Raihan cerita ada orang caya Nun Alif main bayar zakat. Kawan dia tu ustaz di pejabat zakat lah, di pejabat urus zakat. Kawan dia kata, ini zakat ni orang Islam yang kena bayar, tak bayar. Dia kata, sekarang luangkan ni duit. Kita kata luangkan ni duit. Mana boleh angkat? Yang ustaz ni beritahu, saya mau juga bayar zakat. Pening ustaz tu tanya bos dia, bos dia nak buat aku. Mana ada demo nak ambil bagi risit nak buat aku lah. Lah tadi ustaz tu masa nak bagi risit, dia main pakai t-shirt pagoda luar pendek, bayar 300 lebih. Uncle mau tanya, apa pasal mau bayar zakat? Oh, lu tak tahu lah macam apa mau bayar zakat? Dia tanya pula ustaz tu, ustaz tu kata, aku tanya dia bang, tak tanya. Takkan aku tak tahu. Kau asal dia tu ustaz dia tak lagi tahu lah. Habis lah. Satu hari orang punya kereta rosak depan masjid. Sebelah masjid ada kedai kereta. Masa dia repair, orang dengar itu haji cakap, siapa-siapa kalau kasih duit sama orang susah, RM1 dapat RM700. Ustaz tu tarjim, ustaz tu terjemah ayat, masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ustaz tu cerita perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah. Dia bagi satu dapat sebatang pokok, dan pokok ini akan mengeluarkan 7 tangkai, dan daripada 7 tangkai mi'ah 1000 buah. Oh, dia duk fikir, kalau bagi lagu ni boleh kaya lagi cepat. Padahal amal dalam Islam, amal ibadah dalam Islam, syarat dia apa sih? Islam dan berakal. Berakal ada dah, tapi dia tak Islam, tapi dia nak bayar juga. Pasal tu saya mau bayar, bagi sikit dapat bayar. Orang kita pula hari ni tak apa nak bayar, dia kata dia dah kepung dia ya. Saya nak balik tengah dia main bayar zakat bertentang. Sampai ustaz nak tanya buah dia nak apa daripada kata ambil pilah nak buat mana. Allahu Akbar. Ustaz Raihan kata mana orang pakai telak. Dia apa pandai terus cakap Cina. Saya tahu apa pandai, saya cakap tak ambil dia pun. Kan? Malah habis forum pun dekat pukul 12. Dia nong silat. Saya duduk moderator. Kali pertama moderator duduk tengah-tengah. Tak penuh lagi. Saya jadi moderator. Boleh bos jadi panel. Saya dengan Ustaz Raihan tu dia pangkat abang-abang. Saya pun bisa tanya pendapat, takkan kita nak mengajak kot. Jadi Ustaz Ahmad Nadri pun pangkat abang-abang. Dia kata soal dua-dua pangkat abang-abang, biar saya jadi moderator lah. Tidak bos jadi panel. Tak gamak saya orang lagi berilmu pada kita duduk dah. Saya duduk, dia kata moderator duduk tengah-tengah. Oi, kali pertama dalam sejarah saya pun dah duduk tengah-tengah. Forum nanti tahu lah, kena bagi hangat suasana. Mereka terkejut tu kan, mamak Penang ni gempak sikit lah. Saya mula-mula selepas saya cerita apa, in the right corner, saya buat betul macam wrestling, terkejut semua orang. Ustaz Ahmad Nazri 220 pound, hilang mentuk ni. Mana tak mentuk, belum forum bagi makan nasi kawah. Semua break dia balun. Main forum tu, ustaz nak tanya, ustaz aku mana ni ustaz? Pakai lena habis ya. Semalam dia punya tajuk GST. Geng setan tegar ataupun geng songkok tinggi. Dia good services and tax lah kan. Tajaklah saya buat tu. Pasal apa dia ada, kenapa diadakan? Diadakan kerana duit dalam Malaysia ada tak banyak. Sebab tu diadakan. Pasal nak pada duit rakyat lah tu atau adik. Pasal apa? Semalam saya pergi saya minta kat dua-dua panel terang apa tu GST. Kalau tak terang takut orang kampung tak faham. Kita ada kaitan nama GTI Golf. GTI Golf dengan GST tu dekat-dekat tak?
Kalau orang kampung dia tak mengaji, dia kalau dengar GST macam dia kata apa? Oh, Mitsubishi bawa keluar kereta baru lah. Saya suruh tak tahu dulu lah. Saya ada GTI Golf, ni GST dekat-dekat nama saya tak boleh tuan. Saya tak boleh. Kenapa? Dia orang kampung duk ulu banat. Habis main asyak, duk kedai kopi tengok wrestling. Yang dekat tongkol Undertaker derok satu lah. Lain apa boleh nak main? Jadi itu kita waktu semalam habis dekat nak habis besar orang yang main pada hari ini penjelasan yang diberikan oleh Ustaz Raihan Abdul Aziz dan juga Ustaz Ahmad Nazri Nawi cukup jelas. Tapi yang main memang ramai, tapi ramai lagi yang tak main. Saya kata apa tuan-tuan, seorang pegang dua orang. Habaq benda ni kepada orang yang tak faham. Dan dalam ekonomi Islam naknya tak ada benda ni. Tak ada. Hari kita ambil Islam, kita orang Islam, kita bukan orang kafir. Terang bagi faham hatu malam kat pukul 12 balik. Dengan jamuan, dengan mereka bawa saya pergi ronda, pukul 2 pagi jadi pening lalat detail. Allahu Akbar. Tapi nak buatnya nak kawan-kawan pun ramai. Diorang ni ya. Allahu Akbar. Ini pun makcik kenapa makcik? Perlu benda ni? Tak perlu. Yang ni penganiayaan. Dia kezaliman. Singapura buat mula-mula pun 3%. Kita terus naik 6. Dahsyat. Wah, Singapura bermula dengan 3%. Kita 6 terus. 6 jahanam dia. Dia tak boleh juga kan. 6 jahanam kan. Tahu. Dalam ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Subhanahu wa taala bagi penerangan secara jelas terhadap Nabi. Kerana Nabi SAW terus sangat sedih bila mana kematian Abu Talib. Dalam konteks ayat ini dia guna untuk ayat nombor 7 dalam surah Yasin, nak kabarkan kita hanya mampu bercakap. Segalanya hidayah ini datang daripada Allah. Nabi pun tak mampu bagi hidayah, apatah lagi kita yang grade Z ni lagi ya tak ada apa. Cuma kita boleh habaq ya. Atas orang nak buat pilihan, dia nak beriman ataupun dia tidak beriman, dia nak kufur ataupun dia tidak kufur. Sama kita ambil lagi satu ayat lagi satu ayat boleh gaya. Lagi satu ayat lah. Ni tak apa cerah lagi, cerah sikit lah, saya berhenti, jangan takut. Don't be khawatir, don't be kalut. Hidang pun dah hidang, sejuk mana, syok kan dia ni. Dia kena panas-panas sikit, buat obes. Okey. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-azqan fahum muqamahun. Sesungguhnya kami jadikan pada leher-leher mereka itu belenggu yang memberkas kedua-dua tangan mereka ke batang leher mereka. Lebarnya belenggu itu sampai menongkatkan dagu, lalu menjadilah mereka terdongak. Macam mana? Allah Ta'ala ambil rantai, pusing kau tengkok, ikat kau tangan, tarik di tengah belakang, siksa dia lagu ni. Dengan besi tu kita jalan lagu tu. Nampak tak depan ni? Orang yang lari daripada peringatan Allah, setelah dia dengar peringatan Allah, setelah dia khabarkan kepada dia, bahkan dia melawan antara siksa. Dalam neraka banyak siksa. Siapa yang berpaling pula dengan ayat Allah, lawan Allah tak mau, Allah Ta'ala bagi buta mata, dan Allah Ta'ala sempitkan jalan dunia. Dan bila kembali kepada Allah, lagi sempit jalan hari akhirat. Yang tu satu, yang ni yang duk lebih. Ya. Pusing kau leher, main kat tangan, lepas tu ikat dekat tengkuk kan, duduk boleh. Allahu Akbar. Saja-saja pun kita tak duduk, yang tu bila Allah Ta'ala siksa, mesti lagi teruk. Allah Ta'ala cerita dalam surah Yasin, siapa? Orang yang lawan. Kalau tak mau, tak payah lawan. Terus lawan. Duduk senyap-senyap sudah. Tapi orang kita ni, tak pandai bercakap pun nak bercakap. Yang ni hak yang orang tak pandai bercakap. Lepas tu baru nak selesai. Dan kenal lagu ni baru nak selesai. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Ya Allah, ya Tuhan kami dah nampak, kami dah dengar. Farji'na ya Allah, kembalikan kami ya Allah. Nak buat apa? Na'mal salihah. Kami nak beramal dengan amal-amal salih. Berjaya dan masih tak berjaya, ini juga cerita dalam neraka. Ini cerita orang sombong, orang takbur, setelah dalam neraka baru nak bermohon kepada Allah. Sedangkan dahulunya di dunia, setelah kita kabarkan kebenaran daripada ayat-ayat Allah, dia lari dan bahkan dia membuat perbuatan makar ataupun onar bagi orang lain
baru sedar. Ya, Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Nak buat apa ya Allah? Nak amal salihah. Kami nak beramal salih. Dalam ayat lain pula dia kata apa? Ata'na sadatana, setelah kami taat kepada pemimpin-pemimpin kami, wa kubara'ana, pembesar-pembesar kami, fa'adalluna sabila, lalu mereka telah menyesatkan kami ya Allah. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, atihim di'afaini minal azab, bagi kepada mereka azab 2 kali ganda, wal'anhum la'nan kabira, dan laknat mereka dengan laknat yang besar, kutuk mereka dengan kutukan yang besar. Allah Ta'ala nanti buat dekat pemimpin yang zalim. Tapi sayangnya, kenapa kita perlu bersama dengan mereka dalam neraka? Bukankah pada kita dah ada petunjuk ayat-ayat Allah untuk kita tolak memang? Yang ni kenapa kita mesti bersama dengan mereka dalam neraka? Rugi tak kita? Walaupun mereka kena 2 kali ganda, kita pun kena sama, kita rugi. Dia balas dah semua kaya elok dah, dia kena padan muka dia. Kita yang tak apa balas, dia ikut je. Kadang-kadang bukan tak apa balas, tak balas pun ikut je. Fa'adalluna sabila, lalu mereka telah menyesatkan kami ya Allah. Allahu Akbar. Ini kita kena abang nanti semalam bila forum saya kata seorang abang dekat 2 orang. Kenapa? Kerana ulama menyatakan tanggungjawab berdakwah ni hak siapa? Adakah hak tuan-tuan guru, hak ulama? Naknya dipertanggungjawabkan untuk menyebar agama Islam ke atas setiap yang mukallaf. Mukallaf, baligh, yang cukup umur dan faham. Ni masalah dia. Baligh lama dah tapi tak faham. Ni masalah dia. 56 tahun tak mukallaf lagi. Baligh ada tak boleh ni 56 tahun ni dia tambah pula 90 lagi lambat main masjid. Lagi lambat main. Dulu orang kata balik 55, balik 56, dah nak balik 60. Jangan nak jalan terus dah, tak payah main terus dah. Allahu Akbar. Hadis kita sedih. Nabi kata mukallaf, cukup umur dan boleh berfikir. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, cukup umur dan boleh berfikir. Semua orang ada tanggungjawab berdakwah, bukan atas nama ustaz saja, bukan atas nama ulama ya, bukan nama atas tuan-tuan guru, semua. Karena apa semua? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena perutusan kita daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala melantik kita sebagai khalifah di atas muka bumi Allah. Macam manusia ya yang mau ni. Ketika mana Allah Taala panggil 3 benda. Allah Taala panggil langit. Imam Ibn Katsir beritahu, Allah Ta'ala panggil langit, Allah Ta'ala panggil bumi, Allah Ta'ala panggil gunung ganang. Air langit, hang ni kuat, mau dah aku bagi Quran untuk hang sebarkan. Langit dah tak mau ya Allah, ni semua dah lecah punya cerita ni, karuk punya kerja ni. Tanya pula kat Lut, kamu ni gagah hebat, mau dah aku bagi kepada kamu Al-Quran untuk kamu sebarkan. Lut pun kata tak mau. Tanya kat Gunung Ganang pun kata tak mau. Yang mau siapa? Manusia. Yang mau manusia, sedangkan manusia ni bukan manusia memang tak kuat. Manusia memang tak kuat, nanti sajalah. Kita tengok penciptaan Allah Ta'ala cipta langit ada tiang. Tak? Kita nak buat bumbung masjid ni kena ada tiang. Kena ada. Kalau tidak jadi macam tanah lapang, macam tempat main futsal. Tak ada tiang. Laut, bila laut bergelora, kita boleh dah nak pergi tengah laut? Tak boleh. Laut tu kuat pada kita. Gunung ganang lagi kuat pada kita. Hak 3 benda kuat ni tak mau tuan manusia mau, tapi manusia paling ranggi pada 3 ni. Laut, dekat laut pun kita buat macam-macam, dekat gunung pun kita tarah habis, kat langit kita tak apa sampai. Tu pun orang dah berkeluar dah. Siapa tak kerja, ada kerja baru, gaji lumayan cat langit. Memang tak lebat kan. Nak panjat pun mana picat lagi kan. Tak boleh lah. Jadi insyaAllah dalam ayat ni Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu akan azab, akan siksaan yang akan dikenakan kepada mana-mana manusia setelah mereka mendengar peringatan daripada ayat Allah lalu mereka lalai dan lupa. Maka inilah ancamannya.
ancaman bagi orang yang menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah sampai dekat hari ini dulu, sampai dekat hari ini insyaallah kita jumpa lagi bulan depan buat rezeki. Saya pun mintaan kemaafan, terkasar bahasa, terkurang ajar, apa-apa. Saya minta ampun, minta maaf banyak. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فحما إنا فتحنا لك فتحا مبينا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرهوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد خير النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم.